Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, video kita yang berikutnya ini ialah berkaitan dengan kesan inflasi terhadap fungsi wang. Okey, kita sudah bincang dalam video yang lalu mengenai maksud wang, jenis wang, ciri-ciri wang dan fungsi wang. Okey, kita ada empat fungsi wang yang utama. Okey, kita ada empat fungsi wang yang utama, iaitu alat perantaraan pertukaran, alat perantaraan pertukaran, alat pengukur nilai, kita sudah bincang dalam video yang lepas, alat penyimpan nilai dan alat bayaran tertunda, alat bayaran tertunda. Okey, jadi kali ini kita nak lihat kesan inflasi terhadap fungsi wang. Okey, kesan inflasi terhadap fungsi wang. Kesan inflasi, kita sudah tahu maksud dia ialah kenaikan tingkat harga umum secara berterusan tanpa batas. Itu adalah maksud inflasi. Maksud inflasi, kenaikan tingkat harga umum secara berterusan tanpa batasan. Okey, tanpa batasan. Dan apakah kesan kenaikan tingkat harga umum itu terhadap fungsi wang? Okey, kita lihat kesan dia mengikut fungsi wang. Okey, maksudnya di sini bagaimanakah inflasi itu menjejaskan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Bagaimana inflasi ini menjejaskan fungsi yang pertama ini. Okey, alright. So inflasi menyebabkan nilai wang menurun. Okey, menyebabkan nilai wang menurun. Kenapa? Sebab kemampuan wang untuk membeli barang semakin rendah. Maksudnya semakin sedikit barang yang boleh diperolehi dengan sejumlah wang yang sama. Harga barang naik, kemampuan wang itu untuk beli barang semakin turun. RM5 yang kamu bawa pergi ke sekolah, kalau 5 tahun dulu kamu boleh beli 10 unit barang, tapi RM5 pada tahun ini kamu hanya mampu beli 5 unit barang sahaja. Kenapa? Sebab harga barang telah meningkat, menyebabkan kuantiti barang yang kamu mampu beli semakin rendah. Semakin rendah. Itu bermaksud nilai wang telah merosot. Okey, maka kuasa beli wang menurun, iaitu jumlah barang. Ini maksud dia, ini definisi yang saya sebutkan tadi, iaitu jumlah barang dan perkhidmatan yang diperoleh semakin berkurangan dengan jumlah wang yang sama. Okey, dengan jumlah wang yang sama. Oleh itu, masyarakat mungkin lebih suka menukarkan barang dengan barang lain, iaitu beralih kepada amalan sistem barter semula. Beralih kepada amalan sistem barter semula. Daripada menggunakan wang. Maksudnya di sini orang dah tak confident dah nak gunakan wang sebagai alat perantaraan pertukaran, tak confident sebab nilai wang yang jatuh. So lebih baik tukar barang dengan barang berbanding tukar barang dengan wang. So inflasi menjejaskan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Yang kedua, kesan inflasi terhadap fungsi wang sebagai alat pengukur nilai. Alat pengukur nilai
inflasi menyebabkan nilai wang menurun, maka harga barang dan perkhidmatan akan meningkat disebabkan kejatuhan nilai wang. Okey, dan bukan disebabkan kenaikan nilai barangan tersebut. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya ialah harga barang dan perkhidmatan meningkat disebabkan nilai wang yang jatuh, bukan disebabkan kenaikan nilai ataupun kenaikan kualiti barangan tersebut. Maka sistem harga melalui penggunaan wang gagal mengukur nilai barangan dengan tepat. Dan sebagai contoh harga sesuatu barang, telefon bimbit misalnya. Kan, harga telefon bimbit. Biasanya kalau harga yang mahal, kita sandarkan pada kualiti yang baik. Betul tak? Okey. Okey, pada kualiti yang baik. Apabila harga yang rendah, kita anggap kualitinya kurang baik. Kan, biasanya kita sebut macam tu. Tetapi bila berlaku inflasi, ramalan yang macam tu tidak boleh guna lagi. Okey? Ramalan yang macam tu kita tak boleh guna lagi. Sebab apa? Sebab telefon bimbit yang mahal disebabkan nilai wang yang jatuh. Disebabkan inflasi tadilah. Disebabkan inflasi. Inflasi menyebabkan nilai wang jatuh. So disebabkan nilai wang yang jatuh, harga barang di pasaran menjadi nampak lebih mahal, bukan kerana kualiti barang yang baik, tetapi disebabkan nilai wang yang jatuh. Nilai wang yang jatuh. Itu situasi dia. Kalau dulu barang-barang seperti kereta kan, ataupun barang yang sesuai untuk kita buat contoh, barang yang pada masa dulu, kalau kita ambil contoh kereta, kereta sekarang, kereta tak boleh juga sebab dia barang yang mempunyai banyak pilihan. Macam contoh barang kegunaan, barang penggunaan harian, seperti makanan, seperti kertas, printer, komputer, itu semua merupakan barang yang dinilai berdasarkan harga. So kejatuhan nilai wang menyebabkan nilai barang tersebut lebih mahal, tetapi bukan disebabkan kenaikan dari segi kualiti barang, tetapi disebabkan oleh kejatuhan nilai wang tersebut. Okey. Yang ketiga, kesan inflasi terhadap fungsi wang sebagai alat penyimpan nilai. Yang ini akan memberi kesan yang sangat ketara. Okey. Inflasi menyebabkan nilai wang menurun. Manakala nilai harta tetap seperti rumah dan tanah akan meningkat pada masa depan. Keadaan ini menyebabkan orang ramai lebih suka menyimpan harta tetap. Okey. Maksudnya di sini, orang ramai akan lebih suka menyimpan kekayaan dia dalam bentuk harta tetap, berbanding menyimpan kekayaan dalam bentuk wang. Oleh itu, wang sebagai alat penyimpan nilai akan berkurangan. Fungsi wang sebagai alat penyimpan nilai, alat penyimpan kekayaan semakin berkurang. Kenapa? Sebab orang tak confident dah. Sebab nilai wang yang jatuh. Kan? Kamu simpan 1,000 pada Januari 2020. Sekiranya kamu gunakan duit kamu yang 1,000 itu pada Januari 2020, kamu beli basikal, katakan, kamu dapat 2 biji basikal. Kan? 2 biji basikal. Tetapi pada hujung tahun 2020, Disember 2020, dengan 1,000 kamu itu hanya dapat beli sebuah basikal sahaja. Okey, berlaku kenaikan harga basikal. Kan? Inflasi dah tu maksud dia. Kan? Berlaku inflasi. So, ini menyebabkan
nilai wang ataupun kuasa beli wang 1000 kamu itu telah jatuh daripada 2 buah basikal kepada sebuah basikal sahaja, kan? So kita tak akan masyarakat tidak akan menyimpan kekayaan dia dalam bentuk wang, disebabkan oleh nilai wang yang jatuh, dan lebih baik gunakan wang itu untuk membeli harta tetap, seperti rumah, tanah, bangunan, kan, barang-barang komersial, barang-barang kemas, kan, yang akan mempunyai nilai yang lebih stabil. So inflasi sebenarnya akan memberi kesan yang sangat ketara terhadap fungsi wang sebagai alat penyimpan nilai, sangat-sangat ketara. Okey. Kesan yang keempat, inflasi terhadap fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda. Okey. Inflasi menyebabkan nilai wang menurun. Okey, nilai wang menurun. Maka wang yang diterima pada masa depan mempunyai kuasa beli yang lebih rendah. So rugilah orang yang memberi pinjaman tu, kan? Orang yang memberi pinjaman tu akan mengalami kerugian kerana nilai wang yang akan dia terima pada masa depan akan lebih rendah. Keadaan ini merugikan pemberi hutang lah, pemiutang atau penjual, kan? Penjual. Oleh itu, urus niaga secara kredit tidak digalakkan dan wang sebagai alat bayaran tertunda akan berkurangan. Fungsi dia sebagai alat bayaran tertunda akan terjejas lah, terjejas. Okey. Baik. Okey. So, itu adalah kesan inflasi terhadap fungsi wang. So, sekarang ini kita lihat pula fungsi wang, fungsi wang. Okey, kali ini bila kita lihat kepada fungsi nilai wang, nilai wang ini ada formula dia untuk kita kira, tapi kita lihat dulu apa sebenarnya maksud dia. Nilai wang itu sebenarnya keupayaan sesuatu mata wang, keupayaan sesuatu mata wang, untuk memperoleh barang dan perkhidmatan, iaitu kuasa beli wang, purchasing power kita panggil, purchasing power. Hubungan antara nilai wang dengan tingkat harga umum. Ni, nilai wang dengan tingkat harga umum. Tingkat harga umum naik, nilai wang akan jatuh. Okey, bukan nilai wang naik, tingkat harga umum jatuh, bukan. Dia tingkat harga umum dulu, barulah nilai wang. Tingkat harga umum ini akan memberi kesan kepada nilai wang. Nilai wang mempunyai hubungan songsang ataupun hubungan negatif dengan tingkat harga umum. Yang pertama, semakin tinggi tingkat harga umum, semakin rendah nilai wang. Yang kedua, semakin rendah tingkat harga umum, semakin tinggi nilai wang. Semakin banyaklah, semakin tinggi kuasa beli wang, semakin banyak barang yang kamu mampu beli dengan jumlah wang yang sama. Okey. Oleh itu, ukuran perubahan nilai wang berkaitan dengan ukuran perubahan tingkat harga umum, iaitu berdasarkan indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna ialah ukuran purata perubahan tingkat harga umum pada suatu tahun berbanding tahun sebelumnya. Ini maksud indeks harga lah. Okey, ini maksud indeks harga. Yang kedua, kita nak ukur macam mana cara mengukur perubahan nilai wang. Yang pertama, perubahan nilai wang ini ditentukan oleh indeks nilai wang. Ditentukan oleh indeks nilai wang. Formula menghitung indeks nilai wang adalah seperti berikut. Ini formula dia, perubahan, perubahan. Indeks nilai wang sama dengan indeks harga tahun asas bahagi dengan indeks harga tahun semasa. Tahun semasa ini tahun yang kita nak hitung. Contoh, kalau kita nak hitung nilai wang tahun 2020, itu adalah tahun semasa. Indeks harga tahun asas itu akan diberi, akan dinyatakan. Tahun asas itulah tahun yang mana tingkat harga yang paling stabil, yang paling stabil, darab dengan 100. So biasanya indeks harga tahun asas itu adalah 100 bahagi dengan indeks harga tahun semasa darab dengan 100. Contohnya, indeks harga tahun semasa pada tahun 2013 ialah 125. So kalau kita nak hitung indeks nilai wang pada tahun 2013 ialah 100 bahagi 125. 125 ini adalah indeks harga tahun yang kita nak hitung.
iaitu tahun 2013 darab dengan 100 dapat nilai 80. Okey, apakah yang dimaksudkan nilai 80 ini? Maksudnya ialah nilai wang 2013 telah menurun sebanyak 20%. Telah menurun sebanyak 20%, iaitu perubahan nilai wang. 80 tolak 100 bahagi dengan 100 darab 100, negatif 20. Kan? So nilai wang pada tahun tersebut dapat 80. So penurunan dia kalau nilai wang itu okey, stabil, maksudnya 100 nilai dia. Kalau kita hitung dapat 80, maknanya nilai wang telah jatuh sebanyak 20%. Okey. Menurun sebanyak 20%. Okey, itulah berkaitan dengan nilai wang, ya, berkaitan nilai wang. Baik, so untuk video kali ini saya rasa cukup setakat itu saja. Sebelum kita masuk pada video akan datang, iaitu berkaitan dengan penawaran wang atau juga dikenali sebagai bekalan wang. Okey. Itu saja buat kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.